PH pertahankan Pulai dan Simpang Jeram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Muhammad Shah Musa. Kita mulakan dengan keputusan penuh Pilihan Raya Kecil Johor. Pakatan Harapan berjaya mempertahankan Parlimen Pulai apabila calonnya Suhaizan Kayat mengungkuli kerusi tersebut dengan majoriti 18,641 undi. Suhaizan yang bertanding buat kali ketujuh dalam pilihan raya memperoleh 48,283 undi sekaligus menewaskan dua pencabarnya iaitu Zulkifli Jaafar daripada Perikatan Nasional PN dan calon bebas Syamsuddin Muhammad Fauzi yang masing-masing mendapat 29,642 undi serta 528 undi. Keputusan itu diumumkan pengurus pilihan raya Parlimen Pulai Miswan Yunus di Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim Johor Bahru. Dengan ini saya mengisytiharkan Suhaizan Kayat dari Parti Pakatan Harapan telah dipilih sebagai ahli Dewan Rakyat bagi bahagian pilihan raya bagi pilihan raya P161 Pulai. Kemenangan itu menyaksikan Suhaizan menjadi ahli parlimen pertama mewakili kerajaan perpaduan yang dibentuk menerusi dukungan gabungan PHBN. Beliau yang juga naib pengerusi Amanah Johor adalah anak didik dan pernah berkhidmat sebagai setiausaha politik kepada Allahyarham Datuk Sri Salahuddin Ayub. Bagi Dewan Negeri Simpang Jeram pula, calon Pakatan Harapan Insinyur Nazri Abdul Rahman sah menang kerusi berkenaan dengan majoriti 3,514 undi. Ini bermakna PH berjaya mengekalkan kerajaan perpaduan di Simpang Jeram. Pegawai pengurus PRK Simpang Jeram Jamil Hasni Abdullah memaklumkan keputusan itu pada pukul 9.10 malam tadi. Bahawa Insinyur Teknologis Haji Nazri daripada Parti Pakatan Harapan telah dipilih sebagai ahli Dewan Undangan Negeri bagi Pilihan Raya Negeri N13 Simpang Jeram. Nazri yang juga bekas jurutera menewaskan calon Perikatan Nasional Dr. Mazri Yahya yang meraih 10,330 undi, manakala calon bebas S. Jagannathan hanya mendapat 311 undi. Ini sekaligus mematikan stigma kononnya kerjasama PH dan BN ditolak. Sementara itu, Insinyur Nazri menyifatkan kemenangan itu pencapaian bersama antara gabungan PH dan BN. Kemenangan ini bukan kemenangan saya seorang. Ini adalah kemenangan tim di mana tuan-tuan saya maklum pada hari ini, pada pilihan raya pada kali ini adalah gabungan antara Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua jentera di pihak Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Tanpa kerjasama mereka, kerja keras mereka, tak mungkin saya dapat kemenangan seperti rupa. Dalam pada itu, Parlimen Pulai menyaksikan peratusan keluar mengundi 47.33%, manakala Simpang Jeram merekodkan 60.85%. Terdahulu, pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh memaklumkan keadaan cuaca yang tidak mengizinkan mempengaruhi bilangan pengundi keluar menunaikan tanggungjawab. PRK Johor menutup tirainya dengan kemenangan besar kepada Pakatan Harapan yang berjaya mengekalkan legasi Allahyarham Datuk Sri Salahuddin Ayub di Pulai dan Simpang Jeram. Kembara kenali Borno yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah terus mendapat sambutan luar biasa. Ketibaan Sri Paduka berdua di Kompleks ICQS Sungai Tujuh di Baram Miri disambut pelbagai lapisan masyarakat. Sejurus tiba di Miri, baginda berdua melawat pusat kraftangan Miri dan beramah mesra dengan peniaga kraf dan rakyat jelata. Lawatan baginda berdua diteruskan ke Koko Cabana Miri sebelum ke kampung Pangkalan Lutong Miri pada 11 petang. Di kampung Pangkalan Lutong, lebih 1,500 penduduk setempat membanjiri kawasan sekitar Dewan Kampung Pangkalan Lutong Miri bagi menyambut rombongan. Al-Sultan Abdullah kemudiannya menyempurnakan simbolik menandatangani plak sebelum turut berkenan bergambar bersama Barisan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Pangkalan Lutong.
Siang nanti, baginda berdua dijadual berkunjung ke Kampung Bungai Bekenu yang terletak kira-kira 50 km dari Miri sebelum meneruskan kembara ke Bintulu pada sebelah petang. Malaysia tidak harus ketinggalan dalam era digital dan teknologi yang semakin pesat. Malah perlu lebih giat mempromosikan inovasi dan teknologi tempatan agar berdaya saing dengan negara-negara serantau dan di pentas dunia. Teks ucapan Perdana Menteri dibacakan Menteri Sains dan Teknologi Chang Leh Kang pada Majlis Penutup InnoX 2023 sempena Minggu Inovasi Cyberjaya. Malaysia menduduki tangga ke-36 daripada 132 negara dalam Indeks Inovasi Global GII pada tahun 2022. Aktiviti inovasi perlu dijadikan keutamaan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan kita perlu mengambil pengajaran daripada negara-negara lain. Tambah Perdana Menteri, dengan mengambil contoh pendekatan negara lain, Malaysia perlu membangun dan memasarkan penyelesaian inovatif tempatan selain membimbing bakat tempatan untuk menumpukan penyelesaian inovatif yang lestari. Kerjasama kesatuan guru penting bagi memastikan agenda pendidikan negara dapat disampaikan ke peringkat akar umbi. Menteri Pendidikan Fadil Nasidik berkata saluran kesatuan khususnya melalui Kongres Kesatuan Guru-Guru dalam Perkhidmatan Pelajaran Malaysia Kongres sentiasa digunakan dalam menyampaikan maklumat dan dasar KPM. Pastinya ini adalah teras kita yang pertama dalam memastikan bahawa komunikasi ini akan sampai. Sebab itu saya fikir dengan Cikgu Jasni ini adalah program kedua dan Kongres sentiasa menyambut agenda-agenda di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia dan kita akan sentiasa menggunakan saluran-saluran kesatuan-kesatuan dan khususnya melalui pengurusi-pengurusi Kongres ini untuk sampai selain daripada di peringkat JPN sendiri dan BPD sendiri untuk menyampaikan maklumat-maklumat dan dasar-dasar khususnya agenda-agenda KPM kepada semua akar rumput khususnya yang melibatkan pendidikan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Seminar Pendidikan Madani memartabatkan karamah insani membangun generasi madani di Universiti Sains Islam Malaysia USIM Nilai. Kementerian Pendidikan Tinggi menyarankan agar institusi pengajian tinggi IPT sentiasa turun padang dalam usaha membantu masyarakat menyelesaikan isu setempat. Menterinya, Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata IPT perlu proaktif dalam melaksanakan inisiatif berkenaan sekaligus memperkasa peranan dan sumbangan institusi itu dengan menyampaikan ilmu, kepakaran serta teknologi yang ada kepada masyarakat. Beliau turut memaklumkan antara perkara yang diberi perhatian ketika ini termasuk isu keterjaminan makanan yang menuntut kepakaran dan penyelidikan di IPT bagi menyelesaikan perkara berkaitan pertanian serta peladangan. Pada masa sama, beliau mahu ilmu dan kepakaran yang berterusan serta disusun dengan cara yang sesuai dan mudah untuk dipraktik selain program yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat. Istiadat pentauliahan diraja Pegawai Kadet Pasukan Latihan Pegawai Simpanan Palapis Universiti Awam ke-41 di Universiti Utara Malaysia UUM melibatkan 1,488 pegawai kadet palapis daripada 20 universiti seluruh negara. Majlis disempurna Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badli Shah Ibni Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin. Tengku Sarafuddin bertitah dengan pentauliahan ini dapat membantu mempertingkat sistem pertahanan negara. Melalui konsep ini, sudah pasti negara kita akan dapat melahirkan modal insan yang dapat menyumbang kepada pertahanan negara sebagai pegawai muda sukarela yang profesional dan kompeten. Sehubungan itu, saudara-saudari seharusnya merasa bangga dan hendaklah meneruskan kesinambungan usaha bagi melengkapkan diri untuk menjadi rakyat yang boleh menyumbang kepada keamanan negara serta mempertahankan negara daripada anasir-anasir yang tidak diingini.
Keberangkatan tiba Raja Muda disambut Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Muhammad Abdul Rahman. Istiadat pembarisan diketuai Pegawai Rendah Kanan Muhammad Irfan Muhammad dari Pelapis Universiti Tun Hussein On. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib turun padang secara berkala bagi menyantuni golongan asnaf dan memastikan kebajikan mereka terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Mamanai Mokhtar berkata, menerusi program ziarah asnaf, Mawib menyerahkan sendiri bantuan mengikut kelayakan penerima. Taraf kehidupan asnaf juga dipantau dari semasa ke semasa. Dan saya mengambil kesempatan inilah untuk mengajak rakan-rakan lain yang belum lagi membayar zakat untuk sama-sama meraihkan dan membantu menyantuni golongan asnaf di kalangan orang saudara-saudara Islam kita yang sangat memerlukan bantuan. Sebab kita sekarang ni berada dalam keadaan yang agak sukar, kehidupan yang ramai yang terdesak daripada sudut ekonomi. Jadi mereka-mereka ini sangat memerlukan bantuan tuan-tuan dan perempuan. Beliau temi selepas menyantuni dan menghulurkan bantuan kepada keluarga asnaf di ibu negara. Mawib dapat membantu orang-orang yang di luar sana yang ada yang lebih susahnya daripada makcik agaknya. Dapat membantu, iyalah keluar dari masalah kehidupan biasa. Lebih 30,000 pengunjung dijangka menghadiri pameran kerjaya dan latihan Malaysia MCTF 2023 yang berlangsung selama 2 hari bermula hari ini. Pameran kerjaya terbesar negara di Mid Valley Exhibition Centre sejak 2 dekad lalu itu sebagai bukti komitmen berterusan kerajaan dalam membantu bakat muda negara. Menteri Belia Sukan Hana Yeo berkata pertikaian mengenai kelembapan pertumbuhan ekonomi tidak mematahkan pencarian keperluan pasaran buruh Malaysia untuk kekal aktif. Dianjurkan bersama oleh AIC Exhibition Sdn Bhd dan Job Street Malaysia. Platform cari kerja itu melibatkan lebih 130 pempamer dan majikan daripada pelbagai syarikat terkemuka seluruh negara. Ia juga menyediakan lebih 10,000 peluang pekerjaan. Selain terus diadakan sesi temuduga terbuka di lokasi pameran dengan kajian membuktikan 50% menyukainya. Pahang setuju mewartakan sebahagian hutan simpan berkelah di Maran sebagai hutan Taman Negeri Lubuk Yu melibatkan kawasan seluas 14,679.28 hektar. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail dalam satu kenyataan berkata pewartaan itu menjadikannya sebagai hutan Taman Negeri keempat Pahang. Ia selepas Cameron Highland pada 2019 dengan keluasan 2,270 hektar, Rompin pada 2000 melibatkan kawasan 31,797 hektar dan Tasik Chini di Pekan pada tahun lepas dengan keluasan 6,502.80 hektar. Keputusan mewartakan hutan Taman Negeri Lubuk Yu dibuat oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Pahang yang bersidang Rabu lepas. Menerusi pewartaan itu, kelulusan pembalakan di kawasan berkenaan telah dibatalkan. Penubuhan hutan Taman Negeri Lubuk Yu menjadikan Pahang setakat ini mempunyai hutan Taman Negeri yang berstatus hutan simpanan kekal seluas 55,249.08 hektar bagi melindungi flora dan fauna selain menjadi lokasi pelancongan ekorimba unik. Selangor akan mempromosikan dan membuat penjenamaan semula tabika perpaduan supaya menjadi pilihan semua kaum untuk menghantar anak mereka bersekolah di tabika berkenaan. Menurut Esko Kemajuan Desa dan Perpaduan Selangor, Datuk Rizam Ismail, sambutan bukan Melayu terhadap tabika perpaduan masih rendah. Kita mengharapkan ada satu promosi baru yang dapat menarik lebih ramai anak-anak bukan Melayu, khususnya Cina dan India untuk sama-sama menghantar anak mereka ke tabika perpaduan yang memberi pelbagai kelebihan berbanding pusat-pusat tabika yang lain. Di antaranya tabika perpaduan ini juga ada yayasan Yawas yang dapat membantulah kepada mereka yang menghantar anak-anak kepada tabika perpaduan.
Bila merasmikan program Semarak Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia 2023 di Kelang, turut hadir Pengarah Jabatan Penyiaran Selangor Noriza Saleh serta Pengarah Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Selangor Burhanuddin Daud. Tidak hanya menyemai dan mengukuhkan semangat patriotisme dalam kalangan pelajar, pertandingan sketsa Rukun Negara Kelab Meliseku peringkat negeri Perak 2023 dilihat mampu mencungkil bakat-bakat baru khusus dalam bidang seni. Program anjuran Jabatan Penerangan Negeri Perak Japan itu merupakan salah satu segmen di bawah program Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Komunikasi, Multimedia dan NGO Negeri Muhammad Azlan Helmi, pihaknya akan berbincang dengan Japan untuk melaksanakan program tersebut di setiap daerah mulai tahun hadapan bagi mencungkil lebih ramai bakat baru. Kita sedia maklum kalau kita sebut Perak ni melahirkan banyak bakat-bakat dari segi pelakon, anak-anak seni banyak lahir daripada Perak. Jadi saya rasa mungkin juga program yang seumpama ini boleh melahirkan lebih banyak bakat-bakat daripada anak muda, seterusnya melonjakkan mereka dalam satu arena yang lain selepas dunia persekolahan. Bila merasmikan pertandingan peringkat akhir di Taiping Mall melibatkan 6 buah sekolah yang berjaya melepasi peringkat saringan. Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Pasir Putih Daerah Kinta dinobatkan selaku juara dan akan mewakili negeri Perak ke peringkat kebangsaan pada Oktober nanti. Turut hadir Pengarah Penerangan Negeri Perak Muhammad Rizal Hashim. Menerusi program Tautan Budi Perhatian Rakyat sebanyak RM20,000 diperuntuk Persatuan Kebajikan Joggers Perlis dan Aspirasi Perhatian Malaysia bagi menyantuni 250 keluarga di Perlis. Ini termasuk golongan asnaf, anak yatim dan ibu tunggal. Menurut pengerusinya, Hashimah Ismail, sejak Januari hingga Ogos lalu, sebanyak 100 keluarga menerima sumbangan barangan keperluan asas serta pelbagai bantuan lain bagi meringankan beban dalam menjalani kehidupan seharian. Pihak persatuan juga sentiasa berusaha untuk memperbanyakkan lagi bantuan lain selain berharap lebih ramai individu yang prihatin untuk bekerjasama dengan persatuan dengan menyalurkan sumbangan. Selain itu, menerusi program khidmat komuniti sebegini juga dapat merapatkan lagi ukhuwah antara organisasi luar dengan masyarakat setempat. Beliau memaklumkannya pada program Tautan Budi Perhatian Rakyat bersama Exco Negeri yang juga Adun Simpang 4 Razali Saad selepas menyerahkan bantuan mesin basuh kepada seorang penerima di Bahor, Mali. Belum ada laporan polis dibuat. Itu respon Timbalan Ketua Polis Negara Dato' Seri Ayub Han Maidin Piche berhubung isu kenyataan media oleh Kelab Media Johor yang mendakwa berlaku insiden wartawan dikasari pegawai pengiring Menteri Dalam Negeri. Biasalah, masing-masing menjalankan tugas kan. Mungkin adalah sedikit apa ni. Jelas setakat ni statement yang dikeluarkan oleh pihak media, belum ada laporan polis lagi. Kita tunggulah statement, mungkin statement resmi akan dikeluarkan di peringkat federal ni. Beliau bertemu semasa mengadakan lawatan ke pusat mengundi di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Pechai Muar. Lebih 140 motosikal pelbagai jenis ditahan dan disita dalam ops bersepadu dijalankan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Terengganu bersama PDRM. Motosikal ditahan termasuk peserta himpunan Yamaha RZ 5.0 di Gong Badak, Kuala Nerus dan sekitar Kuala Terengganu. Penahanan dilakukan atas pelbagai kesalahan trafik dan ingkar peraturan ditetapkan. Antara kesalahan dikesan tiada lesen memandu, motosikal diubah suai, exhaust bising, tiada nombor pendaftaran serta mengganggu lalu lintas. Ketua Polis Terengganu, Datuk Mazli Mazlan memaklumkan operasi digerakkan susulan aduan mengenai segelintir penunggang menunggang secara berbahaya dan menimbulkan gangguan kepada penduduk berhampiran. Datuk Mazli menegaskan tidak ada sebarang unsur sabotaj seperti yang dinyatakan di media sosial kerana pihaknya menyokong program berkenaan selagi mana peserta mematuhi undang-undang jalan raya yang ditetapkan. PDRM memuji sikap penunggang motosikal yang memberikan kerjasama baik dalam operasi berkenaan. Kerajaan Negeri Pahang membina 270 menara telekomunikasi secara berperingkat di negeri itu dan dijangka siap
pada hujung tahun ini. Ketika ini, 79 menara telah siap di bawah Pelan Jalinan Digital Negara Jendela, manakala baki 191 menara dalam pelaksanaan dan disiapkan secara berperingkat. Kita dah adakan kerjasama strategik dengan pihak-pihak yang berkepentingan, termasuklah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM, Koridor Utility Pahang Corporation, termasuk juga Jabatan Hutan, pihak berkuasa tempatan, Perbadanan Setiausaha Kerajaan Negeri PSK, dan beberapa pihak lainlah untuk kita mempercepatkan proses sedia ada, dan kita sudah nampak impaknya. Beliau ditemui selepas program Kids Athletics Anjuran Persatuan Olahraga Pahang dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Bandar Indra Mahkota di Kompleks Sukan Pahang, Sukpa, Kuantan. Menyedari kepentingan sungai kepada alam sekitar, Kongsi KL bersama Exim menganjurkan edisi kedua Festival Sungai Kelang bertujuan memberi kesedaran kepada orang ramai tentang kebersihan sungai. Menurut pengarah seni Joseph Fu, ia merupakan usaha memperkenalkan Sungai Kelang kepada umum selain menggalakkan budaya menjaga alam sekitar. And we are hoping that there are more stakeholders, there are more people that can join us, and eventually the entire Klang River, which is about 120 km, that we can connect the dots throughout the river, throughout Klang River, perhaps in 5-10 years, that it will not be just Kongsi KL, but also along the community of Klang River. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan pembukaan Festival Sungai Kelang di Ibu Negara. Festival berlangsung selama 17 hari hingga 24 September depan. Pelbagai aktiviti serta persembahan diadakan sepanjang tebing sungai, antaranya tayangan filem, persembahan seni dan perkhemahan. Sedikit perkembangan luar negara. Lebih 1,000 orang terkorban dalam gempa bumi paling dahsyat di Maghribi sejak beberapa dekad lalu. Gempa bumi berukuran 6.8 magnitud melanda kawasan tumpuan pelancong di Bandar Marrakesh pada jam 11 malam waktu tempatan. Gegaran kuat turut dirasai di bandar pantai Rabat dan Casablanca. Pihak berkuasa menyatakan lebih 1,200 orang lagi cedera termasuk 700 kritikal. Kejadian ini menyebabkan kerosakan besar dengan ramai pelancong ketakutan bagi menyelamatkan diri. Ia adalah gempa bumi paling kuat pernah melanda negara Afrika Utara itu dan pakar menyifatkan sebagai gempa terbesar dalam tempoh lebih 120 tahun. Perkembangan sukan, bola sepak persahabatan antarabangsa Tier 1 skuad Harimau Melaya meneruskan momentum cemerlang selepas mengikat pasukan ranking ke-80 dunia China dengan jaringan 1-1. Keputusan itu melebarkan rekod tanpa kalah skuad kendalian Kim Pan-gon dalam 6 perlawanan antarabangsa. Pertembungan berlangsung di Stadium Phoenix Hill, Chengdu, China itu menyaksikan skuad negara bermula baik menyerap asakan tuan rumah dan mencipta peluang menerusi serangan balas. Percaturan itu akhirnya menembuahkan hasil selepas hantaran Ahyar Rashid dimanfaatkan sebelumnya Faisal Halim dengan rembatan leret menggegar jaring lawan pada minit ke-11. Gawang skuad negara bagaimanapun bolos pada minit ke-36 selepas rembatan penyerang China, Lin Liangming gagal ditampan kemas penjaga gol Shihan Hazmi. Keampuhan benteng pertahanan Malaysia yang dikawal Kapten pasukan Dion Carlos berjaya mematahkan semua asakan China selepas itu untuk memastikan perlawanan berakhir dengan jaringan 1-1. Dua keputusan seri termasuk ketika berdepan Syria tempoh hari boleh dianggap sebagai perkara positif buat Harimau Melaya sebelum ke Piala Asia 2023 tahun depan. Skuad bawah 23 tahun negara B23 mencatat kemenangan bergaya membelasah Filipina 4-0 pada aksi kedua kelayakan Piala Asia B23 yang berlangsung di Stadium Chonburi petang tadi. Ini sekaligus mencerahkan peluang skuad kendalian EL Alvarasan untuk layak ke pusingan akhir Piala Asia B23 di Qatar tahun depan.
Harimau Muda bermula garang apabila hanya memerlukan 27 saat untuk membuka tirai jaringan menerusi Kapten Pasukan Muhairi Ajmal Mahadi. Skuad negara mengadakan jaringan 5 minit kemudian selepas bola hantaran Lukman Hakim di dalam kotak penalti berjaya disudahkan T. Saravanan. Malaysia akan selesa melalui 3 gol pada minit ke-23 hasil rembatan Haris Haikal Adam Afkar yang mudah menewaskan penjaga gol Filipina Dimitri Macapagal. Jaringan kedua peribadi Saravanan pada minit ke-61 melengkapkan kemenangan bergaya Harimau Muda mengatasi Filipina 4-0. Malaysia berada di tangga teratas kumpulan H dan bakal berdepan cabaran getir menentang Thailand pada 12 September. Majlis Olimpik Malaysia MOM menyerahkan kepada Menteri Belia Sukan Hana Yeoh untuk memutuskan pendekatan yang bakal digunakan berhubung sasaran pingat bagi Sukan Asia Hangzhou 2022. Ini sama ada mengumumkan sasaran mengikut warna pingat seperti biasa atau mengumumkan jumlah keseluruhan tanpa mendedahkan warna pingat. Setiausaha Agung MOM Datuk Muhammad Nazifuddin Najib berkata pihaknya sudah mengemukakan 2 cadangan berhubung perkara berkenaan. Untuk kita lihat yang paling penting adalah pencapaian keseluruhan untuk semua atlet sebab kita nak lihat sebagai satu kontingen yang boleh memberikan medal yang sesuai kepada saiz kontingen lah. Kita pun tak nak lihat emas ni menjadi topik utama untuk kontingen, tapi yang penting semua sukan yang kita hantar ada prestasi yang baik. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat Majlis Eksekutif MOM hari ini. Sasaran pingat Sukan Asia 2022 yang dijadualkan berlangsung pada 23 September hingga 8 Oktober bakal diumumkan pada Majlis Penyerahan Jalur Gemilang Isnin ini. Kejohanan bowling padang dunia gandingan Nur Ain Nabilah Tarmizi dan Alina Ahmad Nawawi menamatkan kemarau 15 tahun negara untuk meraih emas pada penampilan sulung mereka di Gold Coast, Australia. Kejayaan itu juga merupakan pencapaian bersejarah buat Malaysia apabila memenangi pingat emas pertama sejak acara wanita itu dipertandingkan dalam kejohanan dunia pada 1969. Pasangan negara itu menewaskan Rebecca Rezon, Connie Leigh Rezon dan dari Malta 15-11 dalam saingan pes wanita. Nur Ain Nabilah pernah memenangi pingat perak acara triples wanita di Sukan Commonwealth 2022 Birmingham dan pingat emas acara Force di Sukan C 2017 dan 2019. Sementara Alina muncul juara bawah 25 tahun dan beregu campuran di kejohanan bowling padang Asia di Ipoh awal tahun ini. Berita tengah malam berakhir di sini. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuh harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.